Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Ya, tepukan untuk mereka, tuan-tuan dan puan. Kumpulan gitar rancak kita 30 sen. Ya, tak naik-naik lagi harga, memang macam tu. Okey, kita terima. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Aflin Syauqi di dalam rancangan Fulus yang dibawakan khas kepada anda oleh Affin Islamic Bank. Okey, minggu ini kita ada satu topik yang orang-orang memang takut boy nak dengar. Kan? Pasal minggu ini kita akan memperbincangkan tentang muflis. Seram kan? Kita kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. Hari ini kita ada bersama kita Dr. Ashraf. Sekali lagi Dr. Ashraf Wajdi yang juga merupakan Yang di-Pertua Yatim dan juga penasihat syariah bagi Affin Islamic Bank. Ya. Baiklah, minggu ini kita akan memperbincangkan tentang hal muflis. Takut. Okey. Hal muflis ni adalah satu benda yang memang ia biasa berlaku. Kita biasa dengar dalam masyarakat kita dahulunya, zaman bapa-bapa kita selalu dengar orang yang bisnes-bisnes besar ni kadang-kadang muflis. Tapi zaman sekarang ni orang-orang remaja ni muflis ni. Hari ini kalau kita tengok statistik yang dibentangkan oleh terutama pihak bank negara, amat merisaukan kita kerana anak-anak muda hari ini banyak yang terjerumus dalam muflis ni kerana angkara kredit kad kredit. Betul. Itu yang paling utama sekali. Nampak di samping macam tak ada benda je kredit kad ni kan. Di samping perkara-perkara yang asas seperti pinjaman kenderaan. Itu antara perkara yang utama. Tapi kad kredit ni yang paling besar. Paling menggerunkan. Ini Ini terkait dengan soal cara pengurusan kita yang tidak mengimbangi antara kehendak, keperluan dan juga kemampuan. Ini perkara yang paling mustahak. Sebab itulah aspek perbelanjaan ini sebenarnya ia juga terkait dengan ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri hamba Allah yang beriman. Kerana dalam Al-Quran salah satu karakteristik yang disebut oleh Allah, siapa orang beriman ni disebut allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka yang beriman ni kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang apabila mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak juga kedekut. Orang Kelantan kata kupi. Kedekut. Dan mereka mengimbangi antara keduanya. Ini penting kerana kalau kita terjerumus dalam pinjam-meminjam, kita kena ingat dia mempunyai implikasi dua. Pertama, implikasi di dunia. Yang kedua, implikasi di akhirat. Dia terkait dengan hak sesama manusia yang kita perlu langsaikan. Kalau kita tak langsaikan hak sesama manusia, dia memberi implikasi kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi SAW dalam satu hadis sahih disebut yughfirul lisyahid kullu dhanbin illa dain. Diampunkan dosa orang yang mati syahid ni. Orang yang mati syahid ni dia hak Allah. Maknanya dosa dia semua diampunkan illa dain, kecuali hutang. Mana kalau dia berhutang sesama manusia, dia tak settle lagi. Walaupun 1 sen, orang tu tak maafkan dia. Roh dia masih lagi tergantung. Apa kata sekarang ni kita pergi keluar sana untuk melihat pendapat orang ramai tentang muflis ni. Mari kita saksikan. Nak berbelanja tu tak ukur kepada kita punya kemampuan sendiri, and then dah terlebih, and then bila dah tak mampu nak bayar tu terus diisytihar muflis tu. Ada perniagaan sendiri, perniagaan, and then diorang tak dapat
uruskan perniagaan tersebut. So maka jadilah muflis, like diorang tak boleh bayar wang yang diorang hutang. Kita sini sedar bila kita nak muflis secara perlahan-lahan tu, kita dah nampak financial kita macam mana. So dari situ sebenarnya kita kena buat financial calculation yang betul. Hutang dekat bank lah, tak dapat bayar lah, kereta kena tarik lah, rumah kena lelong. Everything akan malukan setelah orang tu diisytiharkan muflis. Okey, itu pendapat orang-orang di luar di sana kan. Ada yang clear, ada yang tak apa jelas kan. Okey, macam Dok tadi cakap, kad kredit antara sebab-sebab besar remaja muflis ya. Okey, adakah kita kena tolak terus penggunaan kredit kad ni? Kad kredit ni hanyalah wahana je. Dia macam pisau lah. Pisau ni boleh digunakan untuk membunuh orang ataupun boleh potong buah yang menjadi manfaat kepada kita. Betul. Begitu juga kad kredit. Dalam suasana sekarang, kalau kita nak tolak terus kad kredit ni pun tak boleh kerana faktor keselamatan, security. Betul. Kalau kita pergi keluar negara, kita tak bawa duit cash yang banyak. Betul. Cukup dengan kad kredit supaya memudahkan kita perjalanan kita. Dan juga soal keselamatan daripada kita rampok dan dirompak dan sebagainya. Jadi lebih baik kita guna kad kredit. Cumanya kita perlu mendidik masyarakat kita di luar sana bagaimanakah menggunakan kad kredit secara bijaksana dan penuh bertanggungjawab supaya kita tidak menghimpunkan hutang yang akhirnya menyusahkan kita bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Di dunia itu yang disebut sebagai muflis tadi. Kerana muflis ini adalah asal daripada perkataan Arab juga, iflas. Maknanya dia adalah keadaan di mana orang tak boleh bayar hutang dia. Sehingga dia harta dia terpaksa dirampas, undang-undang dan sebagainya. Dan ini berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sendiri. Pernah satu ketika dalam satu hadis yang boleh saya kongsikan, anna Rasulullah SAW hajara ala Mu'adz malahu wa ba'ahu fi daini alaih. Pada satu hari Rasulullah SAW dia mengenakan hajar. Hajar ni disekat sahabat dia nama Mu'adz bin Jabal ini daripada menggunakan hartanya. Kerana apa? Kerana dia menggunakan harta Mu'adz ini untuk membayar balik hutang yang ditanggung oleh Mu'adz. Sampai begitu sekali. Maknanya Nabi mengekang dan juga mengambil harta dia untuk melunaskan hutang. Kerana prinsip Islam, lebih baik kita selesaikan hutang di dunia ini sebelum kita mendapat malapetaka di hari akhirat kelak. Sebab itulah aspek kebertanggungjawab dalam menggunakan kad kredit ini penting untuk kita dapat mengatur kehidupan kita dengan baik. Betul. Dan kalau tak berapa berani, jangan ambillah kredit kad tu. Betul. Tapi itulah ramai inilah dia kawalan diri tu, agaknya itu salah satu benda aspek yang mungkin susah bila dah ada kredit kad ni. Kita lalu kedai, boleh ni, mampu ni, dalam minda kita mampu ni pasal kredit kad kita kata boleh, padahal duit kita dalam bank tak ada. Itu yang sebab itu ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang beriman itu cara dia belanja pun dia kena bijaksana. Betul. Tidak boros dan tidak kedekut. Menyeimbangkan antara keduanya. Allah tak kata tak boleh belanja. Kan? Kamu kena sedekah saja. Tidak. Allah kata belanja tetapi jangan melampau, jangan boros. Tetapi jangan juga kedekut. Itu aspek yang kita perlu mendidik masyarakat kita. Program seperti ini adalah penting untuk kita memberikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana bahawa mereka perlu mengurus perbelanjaan dengan cara yang berhikmah dan bijaksana untuk mengelakkan muflis. Ya. Okey. Baiklah, kita akan kembali dalam rancangan Fulus lepas ini untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang muflis. Soalan saya yang lepas ni saya nak tanya ni memang baru terbuka ni. Okey, kita dengar lepas ni dalam rancangan Fulus. Kehidupan, herba teras kesihatan. D-Miles, destinasi cuti-cuti satu Malaysia musim kedua, mengajak anda mengembara dan bercuti ke destinasi-destinasi menarik dalam negara. Bersama produk D-Miles, melegakan, meningkatkan stamina dan mengekalkan kecergasan sepanjang hari. Oh, D-Miles.
harapanku dari kekasihku yang aku cintai adalah yang paling aku harapkan melihat wajah kekasihku. Dalam hal ini adalah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman, dengan kerinduan, itu merupakan keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga Al-Imam Busiri beliau mengatakan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya seandainya aku diistimewakan dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, hilang segala kesialan dari orang tersebut, akan menjadi orang yang beruntung. Anda masih lagi bersama saya Aflin Syauqi dan juga tetamu saya Dr. Ashraf di dalam rancangan Fulus yang kita sedang memperbincangkan tentang hal muflis. Takut je. Dan sekarang kita ada seorang tetamu khas, seorang artis yang tidak perlu kita sebut namanya lagi pasal semua orang dah kenal. Contoh je. Tuan Bapak Jihan Miskin. Terima kasih beliau. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Sehat sangat, Doktor. Ya. Okay. Saya lalu tadi saya terus dengar jadi saya terpaksalah masuk betul. Join. Pasal kita hari ini topik kita agak suspend dan topik thriller. Topik thriller kan. Ramai orang takut pasal benda ni. Tapi tadi doktor ada cakap pasal credit card kan. Pasal remaja sekarang banyak yang muflis kerana credit card. Macam mana dengan saudara Jihan, pernah terperangkap dengan masalah credit card? Saya telah dididik dari muda oleh my parents untuk bijak menguruskan wang. Tapi memang betul kata doktor, masalah ni sekarang ni mostly orang muda banyak muflis sebab credit card. Dan bila saya lihat situasinya, nak salahkan mereka fully pun susah juga sebab banyak faktor yang contribute pada isu ni. I rasa firstly kurang financial education. Kalau tak ada program macam ni atau buku-buku di luar, memang financial education atau pengurusan kewangan tak diajar di sekolah. Untuk mereka ni sebelum bekerja masih remaja dapat credit card. Jadi saya rasa isu ni lebih besar kepada disiplin ataupun ilmu. Macam kata doktor tadi, kebijaksanaan dalam menguruskan wang, dan itu sebenarnya perlu dididik daripada muda lah. Tapi doktor, ramai orang muflis juga bukan hanya kerana kredit kad. Ada juga yang nak berniaga kan, remaja dia mengambil pinjaman untuk berniaga tapi mungkin berniaga dia orang tak jadi ke apa ke. Macam mana nak membantu dia orang ni? Sebab itu dalam Islam ni sebenarnya bila kita nak memulakan perniagaan, kita kena ada ilmu berkenaan dengan perniagaan tu. Betul. Ilmu bagaimana nak menguruskan kewangan kita, ilmu bagaimana nak menguruskan projek perniagaan yang kita nak laksanakan. Semuanya kena ada ilmu. Sebab itu prinsip Nabi SAW disebut, apabila kamu hendak masuk satu pasar, kamu kena mengetahui bagaimana keadaan di pasar itu. Maksudnya itu prinsip asas, kita kena ada ilmu. Yang keduanya, sebenarnya dari Islam dia dua dimensi. Pertama, kita sebagai orang yang terjebak dalam keadaan muflis tersebut. Yang kedua, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang telah muflis tadi. Betul. Kan? Orang yang telah muflis. Sebab itu dalam Islam dia ada dua disebut istilah dalam Quran. Pertama, mu'sir, yang orang yang memang real insolvent. Maknanya orang yang memang dia tak ada duit sebab dia rugi dalam perniagaan. Sebab ini takdir Allah. Kan? Benda yang ada kadang-kadang naik, ada yang turun. Okay. Sebab itulah dalam Quran disebut wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Sebagai orang yang memberi pinjam kepada orang yang seperti tadi kerana dia berniaga tiba-tiba dia rugi. Betul. Allah kata apabila kamu berhadapan dengan orang seperti ini, bagi mereka tempoh masa yang lebih panjang untuk memudahkan dia nak bayar balik. Kalau tak dapat juga,
Allah sebut wa antasaddaqu khairul lakum. Maka apabila kamu wave, maknanya sedekahkan duit tadi, kata tak payah bayarlah, tak apalah, aku tahu kamu dalam keadaan yang susah. Itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu apakah ganjaran pahala di hari akhirat. Maknanya Islam tu cantik. Maknanya di peringkat orang yang berhutang ni, Allah tanamkan perasaan takut. Jangan mudah-mudah nak berhutang. Yang kedua, dia dipanggil sebagai mumatil. Mumatil ni orang yang sengaja tak nak bayar. Orang yang sengaja tak nak bayar ni, itu yang saya sebut daripada awal. Hadis Nabi sebut hajar. Boleh tahan dia daripada menggunakan harta dia, boleh rampas harta dia untuk bayar balik hutang orang. Sebab berasaskan hadis Nabi juga, matlul ghani zulm. Orang yang tidak mahu membayar hutang dia adalah melakukan kezaliman. Itu yang sebab itulah muflis ini bukan perkara-perkara yang boleh kita main-main. Walaupun adanya nilai dalam Islam, ada nilai ihsan. Soal mengambil kira kepayahan orang lain, tetapi pada masa yang sama kita harus berhati-hati dalam menguruskan kewangan kita. Ada juga orang muflis kerana jadi penjamin. Macam mana tu, Jihan? Saya pernah jamin seorang ni, kawan baik saya, untuk beli kereta pertama dia. Bila saya jamin dia, saya memang niat nak tolonglah. Sebab memang tak ada cara lain, dia memang kena ada guarantor. Bila saya lihat orang ni, saya dah kenal dia lama. Semua banyak benda baik tentang perwatakan dia. Tapi saya tak berapa tahu yang mungkin dia tak berapa bagus dalam pengurusan wang. Jadi selepas saya jadi guarantor, tahun pertama okey, tahun kedua okey. Lah tiba-tiba adalah SMS daripada bank. Titut, Anda perlu bayar. Apa pula saya kena bayar? Ni kereta apa ni? Saya pun dah lupa kan, dah 2-3 tahun. Ni saya jadi penjamin ni. Saya call lah kawan saya ni. Nasib baik, alhamdulillah last dia dapat juga settlekan. Tapi pada saya susah sebenarnya bila kami nak jadi penjamin, susah kami nak assess orang tu. Orang tu boleh jadi baik, dia memang kind hearted, baik pada orang miskin, baik pada kucing. Tapi pengurusan wang tu yang penting. Kalau kita nak bagi jaminan, kena tahu orang tu bijak mengurus wang atau tidak. Kenapa bank minta orang jamin? Bank ialah disebut sebagai institusi pengantara, financial intermediary. Duit-duit yang bank bagi ni sebenarnya duit-duit kita juga, pendeposit. Jadi bank adalah organisasi amanah. Dia perlu pastikan duit-duit orang yang dia salurkan sebagai pembiayaan atau pinjaman perlu dibayar, kerana duit ini perlu dikembalikan kepada para pendeposit. Prinsip jaminan ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sebab itu dah disebut sebagai kontrak kafalah atau kontrak jaminan. Dan kontrak kafalah ini ataupun jaminan ini ada sebahagian daripada kontrak-kontrak yang bersifat tabarru' ataupun charitable, kebajikan. Kita buat kontrak ini kerana kita nak dapat pahala di hari akhirat, kerana kita nak menolong orang. Dia tak ada duit, jadi dia pinjam daripada orang ni, dia minta tolong kita jamin. Jadi kita pun berilah jaminan. Kalau dia tak dapat bayar, kita akan bayar. Kena faham bahawa bila kita buat sesuatu yang bersifat kebajikan ni, niat kita kerana Allah. Tetapi pada masa yang sama kita kena buat assessment juga. Jangan kerana terlalu baik kita pun nak bagi, akhirnya menyusahkan kita. Lebih baik kita berterus terang kata kita tak boleh jamin, daripada akan datang kita bermasam muka ataupun terputus hubungan ukhuwah kita dengan orang. Tapi masa kita cakap tak boleh jamin tu dah berlaku dah. Tapi yang paling penting, yang paling penting, amount yang saya jamin tu takkanlah menyebabkan saya muflis. Betul. Kalau saya ada RM10, saya tak adalah nak jamin RM20. Saya jamin RM1 je. Itu. Dia macam kita minta pinjaman juga. Kita minta pinjaman kerana kita tahu kita mampu bayar. Macam juga orang yang memberi jaminan. Dia memberi jaminan kerana dia tahu bahawa dia mampu bayar balik. Baiklah, tuan-tuan dan puan, apa kata kita rehat sebentar untuk anda semua dapat menerima dan diorang cakap digest apa yang kita sedang bincangkan sekarang ini. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. Amkori Minda Jenis, produk makanan minda yang lengkap dan sedap, dihasilkan daripada bahan-bahan yang bermutu tinggi, berkhasiat lagi barakah. Gabungan 7 bahan terpilih amat berkesan kepada pengguna. Amkori Minda Jenis, bijak, yakin, cemerlang. Kembali dalam rancangan Fulus, kita masih lagi memperbincangkan tentang masalah
Muflis. Dan ada satu soalan untuk doktor. Ni, bagi mereka yang diambang muflis ni. Macam tadi dok ada cakap pasal yang pertama tu kita ampunkanlah. Ada ke bank Islam buat kami ampunkan anda? Kan pasal dia berniaga kan. Kami ampunkan anda. Okey, apakah yang boleh dilakukan? Bila saya sebut ayat Quran ni kepada bank-bank, bank kata boleh ke bank buat bisnes macam ni? Saya kata dia kena faham konteks ayat itu. Ayat itu merujuk kepada harta kita sendiri. Maknanya kita berhak bagi pinjam and then kita berhak juga memaafkan. Ini harta amanah kan. Bila bank bagi pinjam, dia bukan bagi pinjam duit dia bagi pinjam duit orang. Kalau dia nak memaafkan, isunya siapa dapat pahala? Bukan bank yang dapat pahala. Orang tu, tapi itu pun kena dapat consent, kena dapat setiap pendeposit yang datang ni. Tak boleh share pahala ni. Boleh share tapi dia kena dapatkan clear consent. Maknanya clear secara jelas bahawa pendeposit ni dia tahu, okey, saya tahu bank ni akan bagi pinjaman kepada orang. Kalau misalnya ditakdirkan orang ni tak boleh bayar, saya memaafkanlah sebab saya nak dapat pahala akhirat. Kalau semua pendeposit macam ni, Afli macam ni, Jahan pun macam ni, saya macam ni, kalau semua dapat persetujuan baru boleh buat. Saya cuma boleh maafkan untuk orang filem saja. Tak, pasal kita duk fikir katalah macam tragedi yang berlaku macam tsunami, macam apa orang tak, sebab itu dalam kita ada beberapa kes begitu di Afin Islamik. Sebab itu bila kes-kes ini datang kepada Afin Islamik, penasihat syariah kita sudah pun meletakkan garis panduan. Apakah bagaimana kita letakkan garis panduan untuk menghadapi orang yang tidak boleh bayar hutang. Jadi kita minta supaya bank berlaku ihsan. Kita kena tengok sebenarnya kenapa orang itu tak boleh bayar. Bahkan ada bank-bank yang menggunakan duit zakat dia untuk tolong bayar. Maknanya sebab zakat pun ada asnaf gharimin, orang yang ada masalah nak bayar hutang, tapi kena tengok juga macam mana orang tu betul-betul ke ataupun duit ni tak boleh juga masuk poket kanan, keluar poket kanan masuk poket kiri, tak boleh juga. Mana bank ambil duit zakat dia untuk nak selesaikan semua hutang-hutang yang tak berbayar ni. Tak boleh juga. Jadi ini perkara-perkara yang perbankan Islam berbanding perbankan konvensional, kita ambil kira semua ni sebab nilai ihsan itu penting. Kerana bank Islam berasaskan syariah dan syariah itu menuntut kita berlaku ihsan. Sekarang ni kita buka kepada tetamu-tetamu kita. Tolong tanya soalan yang anda ada. Okey, soalan saya, apa kesannya kalau di Isytihar Muflis? Kalau di Isytihar Muflis, kesannya memang besarlah. Kita tak boleh mendapat pinjaman daripada mana-mana bank. Kita tak boleh keluar luar negara, kan? Kita akan di blacklist kan, ataupun apa blacklist? Senarai hitamkan. Disenarai hitamkan, dan ini akan menyulitkan kita dalam urusan kita sehari-harian. Okey, ada soalan lain? Silakan. Sekiranya saya tidak membayar hutang kereta selama 4 bulan, adakah saya diisytiharkan muflis? Sebelum isytihar muflis ni dia panjang lagi sebenarnya. Sebenarnya bank ni kita kena tengok terma perjanjian. Secara umumnya kalau kita tak bayar selama 2 atau 3 kali berturut-turut, kan, maka pada waktu itu kita akan dianggap sebagai orang yang mungkir. Dan pada waktu itulah bank boleh melakukan pelbagai cara. Kalau kita pinjam kereta tadi, kenderaan tu boleh ditarik balik. Yang itu memang antara perkara yang bank berhak lakukan. Dan ini perkara bukan seperti mana saya sebutkan tadi, ini bukan perkara baru. Zaman Rasulullah pernah menahan Muaz bin Jabal daripada menggunakan hartanya untuk digunakan, bahkan dijual harta tersebut oleh Nabi SAW dan digunakan untuk melunaskan hutangnya. Sebab aspek bayar hutang ni penting dalam Islam, saya sebutkan beberapa kali. Tapi apabila mereka ambil kereta tu, kenapa diorang selalu datang dengan keadaan yang garang? Tak boleh datang baik-baik kan? Tak, ada kes sebenarnya beberapa pelanggan yang menyuarakan kepada bank Islam, bank-bank Islam, perbankan Islam. Apakah bank Islam ni macam bank konvensional juga dalam konteks. Ada satu kes tu dia bawa kenderaan, dia nak bawa isteri dia untuk bersalin. Dia tahan tengah-tengah jalan dan disuruh keluar. Zalim. Ini perkara yang saya kira banyak bank-bank Islam sekarang ni dia buat macam di Afin Islamic Bank. Sebab itu kita adakan garis panduan untuk
menangani isu-isu seperti ini supaya apabila kita perkenalkan kepada ejen-ejen kita supaya dia sentiasa berada dalam keadaan ihsan tadi. Jangan menggunakan kekerasan, mesti dengan adab, dengan nilai Islam kan. Tak adalah pula okey. Saya nak ambil kenderaan ni. Assalamualaikum. Saya ambil kereta. Boleh lah. Tetapi kena tengok keadaan yang lebih mustahak sekali, kena tengok keadaan orang itulah. Sebab itu kena bezakan. Sebab itu garis panduan perbankan Islam ni ada. Dia tidak macam perbankan konvensional. Bank Islam ni akhlak, nilai, ihsan, ini antara perkara-perkara yang amat dititik beratkan. Itu saja dah nak membuat kita semua berpindah kepada bank Islam. Ya, bukan saja soal wajib dari segi syariahnya, tetapi juga kerana nilai-nilai yang ada bersamanya perbankan Islam itu. Yang ramai orang di sana yang dia tidak menyedarinya. Dia ingat ke bank Islam ni memeras. Perbankan Islam ni mengambil kesempatan. Tidak. Perbankan Islam kerana dikawal prinsip syariahnya dan dikawal oleh bank negara dan penasihat-penasihat syariah di bank-bank ini, kita memastikan bahawa setiap perkara yang dilakukan itu bukan saja bertepatan dengan prinsip peraturan syariah tetapi juga nilai-nilai akhlak yang dititik beratkan oleh syariah. Dan itulah saja perbualan kami pada hari ini dalam rancangan Fulus. Kami harap ia telah memberikan sedikit pencerahan kepada anda semua tentang isu muflis ini. Kepada anda semua, jangan lupa layari laman web kami iaitu www.tvalhijrah.com/fulus dan di sana ada kuis-kuis yang di mana anda boleh memenangi hadiah-hadiah yang lumayan. Jadi pergi ke sana dan bersama kami dan mempelajari lagi tentang perbankan Islamik ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Fulus. Beribu bintang di langit kini menghilang, berapa aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, budak ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kerdipan dan sinar. Itu kan bintang ataupun rembulan. Terima kasih ku ucapkan. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic.